اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayat dan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kurniaan hidayat dan taufik ini sentiasalah kita memperolehinya. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih akan diteruskan dan disambung lagi muka surat 154. Dan ketiganya maksudnya ketiga atas sikit. Kita terik ke atas sikit sebab dekat. Kita ambil terjemahan hadis tu. Maksud hadis artinya, tiada menutup Allah Ta'ala atas hamba-Nya di dalam dunia akan dosanya itu, melainkan menutup ia akan dia oleh Allah Ta'ala atasnya di dalam akhirat. Yang ni nak diberitahu antara dasar yang membenarkan kita ni rasa suka hati bila amalan kita, amalan kebaikan kita orang tengok. Jadi bila kita buat baik ada orang tengok, kita boleh rasa suka hati. Tapi suka hati kita tu atas dasar apa? Jadi kalau kita tidak meneliti sini, tak tengok, tak perhati molek, kita akan kata itu riak lah tu. Rupanya tidak. Jadi suka hati bila orang tengok kebaikan yang kita buat tu dibolehkan oleh syarak sekiranya dia berlaku atas dasar-dasar tertentu. Maka antaranya suka hatinya itu iaitu suka hati berkait dengan dia tahu hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa apabila Allah Ta'ala tutup dosa seseorang di dunia, berarti di akhirat dia akan ditutup juga. Jadi bila seseorang tu buat baik lalu orang tengok, berarti Allah Ta'ala telah menutup kaiban dia dan memperlihatkan kebaikan dia tu. Jadi bila berlaku gitu, dia suka hati. Suka hati apa? Atas dasar Allah Ta'ala beritahu orang yang gini keadaannya, nanti di akhirat akan ditutup kaibannya pula. Jadi dia suka hati atas dasar tu, bukan atas dasar orang tengok. Kalau dia suka hati atas dasar orang tengok, itu memang riak lah. Sekarang dia suka hati atas dasar dia telah diberi kelebihan tu. Kelebihan apa? Allah Ta'ala tutup kaiban dia dan perlihatkan kebaikan dia tu, sehingga orang boleh tengok. Jadi kalau gini, artinya apa? Atas apa yang disebut oleh Allah dalam hadis, di akhirat nanti pun dosa dia akan ditutup oleh Allah. Jadi dia suka atas dasar tu. Berarti tidak salah kita rasa suka bila kebaikan yang kita buat tu diketahui orang, asalkan kegembiraan kita tu atas dasar-dasar yang dikehendaki seperti yang disebut dalam kitab ni lah. Maka adalah sukanya pada yang pertama itu akan Allah Ta'ala
yang menganugerahi akan dia taufik di dalam berbuat ibadat. Pertama sekali, bila orang tengok dia buat kebaikan dan orang tengok dia suka atas dasar dia telah mendapat taufik Allah. Allah Ta'ala telah beri taufik ke dia sehingga boleh buat ibadat. Jadi atas dasar tu dia boleh rasa suka atas kebajikan yang dia buat dan dilihat oleh orang lain. Dan menerima ia akan ibadatnya itu di dalam dunia. Dan jadi ibadatnya itu diterima di dunia ini. Maksudnya dia dapat taufik Allah Ta'ala sehingga dia boleh buat ibadat. Dia suka hati atas dasar itu. Dan menilai ia akan yang di dalam akhirat. Kemudian ditengok pula. Kalau gitu berlaku di dunia, yakni dia dapat taufik, kemudian orang tengok pula, dari orang tengok tu dia baca atas dasar Allah Ta'ala memperlihatkan kebaikan dia korang dan tutupkan aibang dia. Dia baca kot tu. Baik. Dan menilai ia akan yang di dalam akhirat. Kemudian ditengok pula apa yang akan berlaku di akhirat. Kerana hadis beritahu sesiapa yang atas dunia ni berlaku gini, di akhirat akan berlaku gini. Jadi sekarang dia tengok pada diri dia. Pertama sekali dia dapat buat kebaikan, dan dia tahu kebaikan yang dapat dia buat tu adalah taufik Allah, dia suka hati. Yang kedua, orang tengok. Dia baca ke mana? Dia kata, iaitu Allah Ta'ala telah memperlihatkan kebaikan yang berlaku pada dirinya, pada orang. Dan Allah Ta'ala tutup kaiban yang ada sehingga orang tak nampak kaiban dia. Dua, sebab apa? Sebab dia kata kalau gini, kalau seperti ini berlaku di dunia, maka dijanjikan Allah di akhirat, maka dia akan ditutup kesalahan, kaiban dia di akhirat nanti. Dan dia suka hati atas dasar tu. Jadi kalau kita tak mengaji kitab seperti ini, kita tak nampak buah tu. Kita tak nampak, kita akan mengambil sikap yang umum je lah. Iaitu bila kita suka hati, bila orang tengok amalan kita, kita akan baca tu riak lah. Boleh jadi riak, tapi boleh jadi tidak riak. Kalau kita faham, kita tahu dua-dua tu ada kemungkinan berlaku. Riak pun boleh jadi, tak riak pun boleh jadi. Dan yang kedua ini, suka ia akan Allah Ta'ala yang menganugerahi ia akan ibadatnya itu di dalam dunia. Dia suka Allah Ta'ala anugerah ke dia, kurnia ke dia dapat buat ibadat di dunia ini. Dan suka pula ia akan Allah Ta'ala yang menerima ia akan ibadatnya itu di dalam akhirat. Demikian juga dia suka hati Allah Ta'ala terima ibadatnya di akhirat nanti. Atas dunia dia dapat taufik dah, Allah Ta'ala anugerah dah ke dia sehingga dapat buat ibadat. Satu hal dah. Di akhirat nanti pula ibadahnya insya-Allah diterima oleh Allah. Dia suka hati selagi. Jadi sekiranya dia berasa suka hati dalam kisah seperti ini atas dasar-dasar seperti yang disebutkan tadi itu, maka itu diharuskan oleh syara, bukan satu bentuk riak. Dengan memberi pahala, dengan memberi ia akan pahalanya itu, yang ini di akhirat nanti Allah Ta'ala akan beri pahala dan dia suka hati atas perkara itu. Baik, dan ketiga, suka ia tetap kala dilihatkan oleh Allah Ta'ala akan ibadatnya itu kepada manusia, supaya mengikut manusia yang melihat akan ibadatnya itu akan dia di dalam berbuat ibadat. Apa artinya? Salah satu bentuk yang mengharuskan dia untuk berasa suka supaya ibadat dan kebaikan dia itu dilihat oleh orang. Dia suka hati, suka nak supaya ibadat dia dilihat. Kalau kita semata-mata suka ibadat kita ni nak orang tengok, kita nak orang tengok, sekadar-sekadar tu saja, memang riak lah tu.
Tapi ternyata ulama kita menjelaskan ada beberapa perkara yang mana kalau kita suka supaya ibadah kita, kebaikan kita orang tengok, ada benda yang tak jadi riak. Hak guna yang tak jadi riak antaranya ini, iaitu kita suka supaya ibadah kita, kebaikan kita dilihat oleh orang atas dasar dia akan ikut kita buat itu. Kalau sekadar kita suka hati dia tengok kita, dia puji kita, memang riak. Tapi kalau kita suka hati atas dasar supaya dia ikut sekali, dia sama-sama ikut kita buat kebaikan juga, terkeluarlah daripada riak. Jadi benda dekat sangat je. Tapi kalau tak mengaji tak nampak lah benda ni. Maka adalah yang demikian itu beberapa pahalanya. Yakni dia dapat beberapa pahala. Rupa-rupanya kena-kena molek macam orang negeri kau lah. Kena-kena molek untung baru, berganda untung. Ni sama juga ni, jenis-jenis saham berlaku ni. Tapi saham akhirat lah. Saham akhirat maksudnya kalau dia buat baik, dia dapatlah bahagian buat baik tu. Tapi dalam kes ni ada bahagian lain lagi dia boleh pahala, iaitu bila dia suka hati orang tengok, dengan harapan orang akan ikut kebaikan dia tu, boleh share lagi pula. Jadi pada dasarnya kalau kita dak meneliti perkara ni, kita nampak dia tu adalah riak, bukan saja boleh pahala, boleh dosa pula. Tapi rupa-rupanya kes yang sama kalau faham molek, kalau kita tahu molek, dia boleh sekali ganda pula pahala. Sekali ganda. Pahala buat kebaikan satu hal, pahala niat supaya orang ikut satu hal lagi tu. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa man iqtada bihi fi ta'atin falahu ajru a'malil muqtadina bihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Artinya, dan barang siapa diikut dengan dia oleh manusia di dalam berbuat taat, yakni kalau dia buat kebaikan, dia buat ketaatan, kemudian ada orang ikut dia, kebaikan yang dia buat tu orang ikut, maka adalah baginya pahalanya. Pertama sekali, dia dapat pahala atas kebaikan yang dia buat. Itu satu hal dah tu. Seperti pahala orang yang mengikut dengan dia di dalam berbuat ibadat itu. Yang kedua, dia dapat juga pahala orang yang ikut dia tu, seumpama. Bukan pahala orang ikut boleh dia, orang tu jadi kosong. Bukan gitu. Maksud seumpama. Dia dapat pahala atas apa yang dia buat satu hal. Yang kedua, seumpama, senilai dengan pahala orang yang ikut dia tu juga. Jadi hak dia buat tu sekarang dah, tambah lagi pahala orang ikut pula tu, yang ni seumpama orang ikut. Sebab itu ulama-ulama kita diajar benda ni tidak disebut secara jelas di dalam hadis. Maka sebab itu membuka ruang kepada ijtihad alim ulama. Pertama sekali tentang kita melakukan kebaikan dan kita hadiahkan pahalanya kepada si mati. Ini majoriti alim ulama kata sabar. Majoriti. Ada juga orang kata tak sabar, tapi majoritinya alim ulama termasuk Syekh Ibn Taimiyah sendiri mengatakan bahawa sabar kepada si mati. Apa-apa kebaikan yang kita buat, yang kita niat, baik yang kita niatkan. Jadi niat tu guna. Jadi oleh kerana benda ni tidak dijelaskan secara detail dalam hadis Nabi, maka ulama dengan kealiman menjelaskan kepada kita. Jadi cara dia bila kita buat satu kebaikan, kita niat
seumpama pahala amalan tu. Jadi kita pun boleh si mati yang kita niat pun sampai ke dia. Dengan erti segolongan ulama ni faham, kalau kita buat kebaikan, kita niat kepada si mati, sampai ke dia kita tak boleh. Pada kita ni boleh dari segi tolong dia je buat kebaikan. Maka ulama ajar kita dengan kefahaman mereka tu, disuruh supaya kita buat kebaikan, kita niat seumpama pahalanya, seumpama, supaya disampaikan kepada si mati, seumpamanya. Jadi pahala kalau kita buat tu boleh kita dah Tuhan, tapi seumpama itu juga diharapkan sampai kepada si mati. Itu pedoman alim ulama yang ajar kepada kita. Tapi benda macam ni seperti yang saya sebut tadi, tidak disebut secara soreh, secara jelas dalam riwayat hadis. Jadi benda ni adalah terbuka kepada ijtihad dengan arti kefahaman alim ulama kita untuk menjelaskannya. Tapi majoriti mereka itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang mereka fahami, dengan dalil-dalil yang banyak itu, sekalipun tidak menjelaskan secara dengan dalil-dalil yang banyak itu, adalah beberapa dalil yang mereka faham tu, mereka mengesahkan bahawa kebaikan-kebaikan yang kita buat, yang dihadiahkan dan diniatkan kepada si mati, sapa kepada si mati. Ada satu cerita, benda ni berlaku di Sumatera kalau tak silap ingatan saya lah. Ada seseorang tu dia terpengaruh dengan faham kaum muda sikit. Pada dia, orang mati tu selesai, tak ada apa-apa dah, tak ada benda dah boleh sampai ke dia. Jadi kita beginilah, oleh kerana tadi yang mengatakan pahala kebaikan yang dibuat, yang diniatkan kepada si mati itu sampai kepada si mati, itu pendapat majoriti ulama. Bila sebut majoriti, ada juga yang berpendapat tak sampai. Ada jugalah, tapi majoritinya kata sampai. Artinya apa? Artinya masalah ini masalah khilaf di kalangan alim ulama. Bila masalah seperti ini menjadi khilaf di antara alim ulama, maka kita ni tak boleh nak bergerak sangatlah. Kita peganglah pendapat yang kita belajar, yang kita rasa senang hati kita, yang kita belajar detail sikit, yang kita tahu pendapat dan dalilnya, rujukannya, sandarannya, dan kita rasa cenderung hati nak pegang, kita peganglah. Tapi janganlah menyalahkan yang lain lagi. Jangan menyalahkan yang lain. Dia nak, asalkan ada pendapat awak kata gitu tu, dia nak pegang dari dia lah. Tapi masalah sikit ni pada kelompok-kelompok kaum muda ni, dia pegang satu pendapat tu, dia tolak habis orang lain, dia kenyek orang lain. Itu penyakit dia. Kalau dia pegang satu pendapat, lepas tu dalam masa yang sama orang yang tak mau pegang, silakanlah, tak ada masalah apalah. Tapi geng ni kelompok ni kelompok kaum muda ni, dia tak gitu. Dia pegang sependapat, lain dia anggap tak ada sunnah dah, tidak sunnah lagi dah. Dibid'ahkan. Bila tidak sunnah, dianggap bid'ah lah. Bid'ah, pendapat yang tertolak dari nak terima, ada penyakit. Kalau nak pegang pendapat tu saja, silalah, tak ada masalah apa. Tapi penyakit dia menyalahkan pendapat lain yang tidak sealiran dan sependapat dengannya. Jadi berlaku nak ceritanya, berlaku di Sumatera, kalau tak silap ingatan saya, keluarga dia meninggal. Jadi dia berpegang kepada pendapat, tak sabar dah tahlil-tahlil ni, kebaikan-kebaikan yang dibuat ni, tak sabar dah ke si mati. Dia pegang pendapat tu, nak pegang gitu dah, sila, tak ada masalah apa. Tapi di kampung dia tu ada orang yang pegang pendapat yang lain daripada tu, yang ni sampai kepada si mati. Jadi mungkin dia berkerah menggali tambah pada dia tak sabar dan sebagainya. Jadi mungkin orang kampung ni pun cerdik juga. Orang kampung ni cerdik juga. Dia kata kalau gitu, jadi orang kampung ni mungkin dari aspek, dari segi nak lebih kepada nak memahamkan isu ni lah. Jadi orang kampung berdoa-doa kaya keluarga yang meninggal tu.
Dia marah. Apa mudah uduh-uduh? Kawan ni kata, tadi mengata tak sabar dah. Ni apa marah pula? Oh, kalau merasa tak sabar pun dia sudah. Tak sabar dah. Rupanya marah juga. Nampak? Ni kita tak ampuhnya. Diam-diam je, takut juga rupanya. Kalau mengata tak sabar dah doa, niat atau apa saja daripada si hidup daripada si mati ni memang apa? Takut apa? Ni bila orang doa uduh-uduh ke keluarga si mati dia tu, dia marah, dia memang. Berarti dalam hati, jauh dalam lubuk hati tu berasa juga. Jadi itu kita kena, dalam perkara-perkara seperti ini kita kena cermat dan kena luah pandangan sikitlah. Kita tak boleh pakai pendapat orang pun, kita rasa ada pendapat diri, pakailah, tak ada masalah. Tapi jangan duk kenyek pendapat orang. Ini duk kenyek, bila kenyek pendapat orang, membidahkan orang, jadi baloh lah. Jadi baloh, jadi itu, jadi ini. Ini masalah timbul pada aliran kaum muda gini. Dulu aliran kaum muda ni berlaku pada orang-orang yang mengaji cara moden je. Hari ni mengaji pondok pun ada gak pesen ni lah ni. Mengaji pondok pun ada juga pesen akal kaum muda ni. Dan dia pegang gitu, hak lain sebab betul. Ni sama je sebenarnya. Orang panggil Wahabi pondok hari ni. Ada pattern. Seperti pahala orang yang mengikut dengan dia di dalam berbuat ibadat itu. Jadi dia bukan saja dapat pahala atas kebaikan yang dia buat, tapi juga dapat seumpama pahala orang yang ikut perbuatan baik yang dia buat. Dengan tiada kurang daripada pahala itu suatu jua pun. Sama. Maksudnya kalau orang lain yang ikut dia tu dapat pahala banyak tu, seperti itu jugalah, tak kurang sikit. Berarti dia dapat berganda. Jadi ada sebenarnya apa yang disebut oleh Imam Ghazali ni, ada hadis Nabi. Cuma kalam tadi tu kalam Imam Ghazali. Hadisnya yang kita biasa dengar, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang mensunnahkan, mencontohkan, memperlihatkan suatu sunnah yang baik kepada orang ramai, maka dia akan mendapat apa yang ganjaran buat baik tadi itu, dan ganjaran orang yang mengikutinya. Ajru man amila biha, ganjaran orang yang ikut dia tu. Bahkan tidak kurang ke tadi, tidak kurang sedikit pun daripada ganjaran mereka itu. Dan keempat, suka ia tetap kala dilihatkan Allah Ta'ala akan ibadatnya itu kepada manusia itu, maka memuji manusia yang melihat akan ibadatnya akan dia, dan puji manusia akan dia itu, iaitu ibadat akan Allah Ta'ala. Ni betul-betul fikir pada dekor ni. Kalau kita kok lawyer, jadi lawyer pada main perkataan, menang dok sekarang. Ia putar ayat. Tapi rupa-rupanya dalam pengajian agama, kepahaman seperti ini boleh menukar keadaan. Baik, maksudnya apa benda? Salah satu bentuk yang membolehkan kita ni suka kalau ibadah kita, kebaikan kita yang kita buat, orang tengok dan orang puji. Kita suka orang puji. Boleh rupanya, tapi jangan mati setakat tu lah. Kalau setakat stok situ, suka orang puji, memang riak. Riak. Tapi sekarang kita suka orang puji atas dasar orang yang puji itu ada satu bentuk ibadah. Kita pandang situ. Kita buat kebaikan, lepas tu orang tengok dan orang puji, kita suka dia puji. Jadi kita suka dia puji itu atas dasar
perbuatan dia memuji itu ada satu kebaikan, satu ibadah. Kita suka tak ada satu. Rupanya molek juga jadi gitu. Jadi hak buruknya saja, iaitu kita suka amalan kita dilihat dan dipuji, disanjung. Kalau tu memang buruk. Tapi kalau kita suka dia dipuji, bukan tak ada soal kita yang dapat puji itu kita suka, tapi pujian, sifat memuji itu satu perbuatan yang baik. Kita suka dia buat ibadah. Dengan erti bila dia puji, dia buat ibadah. Kita suka benda tu. Jadi kalau kita faham seperti itu, ini juga terlepas daripada riak dan dikira sebagai sesuatu yang mengharuskan kita untuk suka supaya kebaikan kita orang tengok dan orang puji. Tapi biar faham gini lah. Kalau faham gini, habis saja. Habis saja. Iaitu ibadah akan Allah Ta'ala. Kerana orang yang memuji akan orang yang berbuat ibadat itu alamat orang yang beriman. Orang yang puji seseorang tu, dia puji orang yang buat kebaikan, itu adalah alamat orang ini orang yang beriman. Sebab orang beriman ni orang yang suka kebaikan. Bila dia tengok orang buat baik, dia puji. Jadi perbuatan dia tu sebenarnya baik. Pada baiknya orang nak terima pujian tu. Sekiranya dia buat kebaikan sehingga dia lihat oleh orang dan menghendaki supaya dia disanjung dan dipuji, itu dah baik. Tapi sekiranya dia melihat pujian orang sebagai satu bentuk ibadah kebaikan yang dilakukan, maka itu bertukar jadi baik semula. Bertukar jadi baik. Jadi kalau kita buat kebajikan, lepas tu orang tengok kita, orang puji kita, kita suka. Atas dasar, dia boleh tumpang sekaki buat ibadah. Ibadah apa yang dia buat? Dia memuji. Kerana memuji kebaikan itu adalah satu bentuk ibadah. Jadi rupanya dekat-dekat je antara riak dengan tidak riak. Jadi kalau dia mengaji, dia nampak. Jadi kesimpulan mudahnya, riak ni sekara je, secara mudahnya, iaitu kita nak memperlihatkan ibadah kita kepada orang dengan harapan kita disanjung, kita dipuji, kita diangkat dan sebagainya. Kalau setakat tu memang riak lah. Tapi kalau aspek-aspek lain, dia boleh bertukar keadaan menjadi sesuatu yang diharuskan syarak sebagai satu kebaikan. Baik. Kerana orang yang memuji akan orang yang berbuat ibadat itu alamat orang yang beriman, tanda bahawa dia itu orang yang baik imannya, sehingga dia puji benda yang baik. Dan alamat orang yang kasih akan orang yang berbuat ibadat, itu tanda dia kasih kepada orang buat ibadat. Bila dia puji orang buat ibadat. Jadi kasih kepada orang buat baik ni satu kebaikan. Dan alamat orang yang kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Demikian juga kita puji orang buat baik ini menjadi tanda kita dikasih kepada Allah dan Rasul. Kita kasih kepada Allah dan Rasul, kita puji Allah, satu hal. Termasuk dalam kasih kepada Allah dan Rasul ni, kita puji apa yang disukai oleh Allah dan Rasul. Kita suka ke orang, satu hal. Termasuk kita suka ke orang, kita suka hak dia disuka. Termasuk juga tu. Kita suka hak dia suka. Termasuk juga. Dan sekiranya disukai akan orang yang demikian itu, yang ni memang sepatutnya lah kita suka kepada orang yang buat ibadat. Dan jangan disukakan orang yang memuji akan dia itu. Jangan. Jadi sekiranya disukai akan orang yang demikian itu, dan jangan disukakan orang yang memuji akan dia itu, dengan sebab
jadi kemegahan dirinya. Janganlah dia suka kepada orang puji itu atas dasar menjadi kemegahan bagi dirinya. Itu je buruk. Tapi kalau dia suka orang puji dia atas dasar perbuatan memuji itu sebagai satu kebaikan, sebagai satu ibadah, dan dia puji kita berarti dia buat ibadah, kita suka atas dasar tu, molek. Ada molek saja. Kita suka pujian orang atas dasar kita memperolehi kemegahan dengan pujian itu. Itu je ada molek. Adapun suka di dalam berbuat ibadat yang dicela oleh syarak. Ni. Kita suka dalam bab buat ibadat ni, tapi suka tu suka yang dicela oleh syarak, suka yang tak molek. Iaitu bahawa suka ia tetap kala dilihat oleh manusia akan ibadatnya itu kerana ia dapat kemegahan. Hak tu je ada molek. Dia buat ibadat dan dia suka orang tengok. Tapi suka dia tu atas dasar apa? Dia dapat kemegahan. Maksudnya dia dapat kedudukan pada pandangan orang. Orang tengok dia, orang akan puji dia, dan dia suka bila dia ni dipuji dan mendapat kemegahan pada pandangan orang. Tu je hak dak molek. Yang dapat kemegahan di dalam hati manusia hingga memuji manusia akan dia. Jadi orang puji dia ni berarti orang tu memandang dia tinggi dan dia suka orang pandang dia tinggi. Tu ada molek. Bahagian ada molek dia. Dan membesarkan manusia itu akan dia. Orang besar ke dia, orang sanjung ke dia, dia suka benda tu. Dan jadi kasih manusia itu akan dia. Orang pun suka ke dia, orang duduk julang ke dia, duduk tinggi ke dia dan sebagainya. Ini bahagian-bahagian ada molek lagi ni. Dan sampai dengan dia segala hajatnya. Dengan sebab tu juga banyak hajat-hajat dia orang tunaikan. Kenapa? Kerana orang pandang tinggi ke dia, orang pandang mulia ke dia. Ni buah-buah orang sakit lagi ni. Dan dimuliakan oleh manusia akan dia. Orang muliakan dia, dia suka perkara tu. Dan sekalian yang demikian, semua perkara-perkara tadi tu dicela oleh syarak. Jadi perbuatan kebaikan yang kita buat, lalu orang tengok, kita rasa suka atas dasar apa? Atas dasar dia akan puji kita, dia sanjung kita, kita dapat kemegahan. Ini adalah perkara-perkara yang dicela oleh syarak. Jadi semata-mata kita suka orang puji kita itu belum tentu dicela oleh syarak, belum tentu menjadi riak. Tengok atas kedudukan mana kita rasa suka tadi itu. Boleh jadi riak, boleh jadi tidak riak, boleh jadi baik pada syarak, boleh jadi buruk pada syarak. Dan sekalian yang demikian dicela oleh syarak, lagi haram membatalkan pahala ibadatnya itu. Jadi cela di syarak satu hal, hukumnya haram, kemudian boleh membatalkan ibadatnya. Batal ibadat, batal pahala ibadat itu. Sudah dijelaskan dulu. Riak yang bercampur tu tengok keadaan. Ada yang mengurangi. Kalau riak yang tuling, habis pahala amalannya. Faslun fi bayani jawazi izhari ta'ati li ajli iqtida'in nasi wa targhibihim wa jawazi katmaniz zunub. Tengok. Ini suatu pasal pada menyatakan harus menzahirkan segala ibadat. Boleh kita tunjuk ibadat kita. Supaya diikut oleh manusia, dengan tujuan supaya orang lain ikut. Boleh. Dan supaya meraghibkan. Gharib ni mendoronglah.
Dia ambil kau arak terus ni. Sebiji dia ambil. Mengharibkan, yakni mendorong akan manusia di dalam berbuat taat. Jadi tujuan dia tunjuk kebaikan dia tu dengan harapan orang tengok, orang ikut. Harus boleh dari segi syarak. Dan menyatakan harus menyembunyikan dosanya, yakni dosa kita buat kita tutup, dok kabur orang, kemah keming, kita tutup, kita rahsiakan dia. Boleh, maksudnya memang kita itulah yang patutnya sebenarnya. Jika ia terkena berbuat dosa itu, dengan arti kalau kita telah melakukan kesilapan dan kesalahan, boleh kita tutup dosa kita tu. Maksudnya sampai tahap orang tak tahu. Dan memang itulah yang sepatutnya. Tapi orang kita kadang-kadang dia terbalik. Dia buat salah ni, dia suka cerita ke orang. Hari ni dia buat masuk macam-macam dalam Facebook lah, itulah perbuatan-perbuatan buruk dia buat. Dia masuk lagi. Itu adalah dasar yang silap. Dia buat salah satu hal, cerita ke orang satu hal, berganda dari segi salah. Ketahui olehmu bahawasanya apabila telah sahih niatmu betul kerana Allah. Ini mula sekali kena ngejah dulu. Niat tu betul dulu. Telah sahih niatmu di dalam berbuat ibadat, dan telah sahih ikhlasmu, betul niat, betul ikhlas dalam buat ibadat, betul situ dulu. Dan tiada di dalam hatimu syirik yang khafi, tak ada dalam hati syirik khafi, yakni riak, tak ada. Semata-mata ikhlas, semata-mata kerana Allah, tak ada syirik khafi dalam hati. Seperti riak dan ujub dan sum'ah. Tiga-tiga perkataan ini secara mudahnya, riak ni tadilah nak keinginan supaya orang tengok dan puji sanjung kita. Itu orang panggil riak. Ujub ni kita rasa bangga dengan kebaikan yang kita buat. Ini perkara-perkara seperti ini, riak, ujub, dikira sebagai sebahagian daripada syirik khafi, syirik yang sembunyi. Syirik yang sembunyi ini tidaklah sampai ke tahap membatalkan akidah, tapi dia merosakkan jiwa, merosakkan hati, mengkelamkan atau menghitamkan hati nurani kita. Tapi tidaklah membatalkan akidah, sekalipun atas nama syirik. Syirik itu dari segi luruh saja bahasa, tapi dia tidak sama dengan syirik yang jali atau syirik akbar, yang merupakan keyakinan kita kepada yang lain daripada Allah Ta'ala yang boleh batalkan iman kita. Ada seperti itu. Dan sum'ah ni apa benda pula ni sum'ah ni? Kita tak sabar lagi bab sum'ah ni. Sum'ah ni yakni kita suka supaya orang tahu tentang kita, orang dengar cerita tentang kita, dan orang puji sanjung kita. Jadi beza dengan riak sikit dekat aja. Riak ni orang tengok sehingga dia tahu kebaikan kita, dan kita ni disanjung oleh mereka ni, dapat kedudukan pada mereka. Semua ni ikut jalan telinga ni, dia dengar cerita kebaikan kita ni. Lalu dia sanjung, dia puji kita. Dia dekat-dekat jugalah dengan riak, cuma selalu orang lain. Dan lainnya. Jadi ada lagi perkara-perkara lain yang dinamakan syirik khafi, sembunyi. Sebab apa? Sebab dia tu duduk dalam hati kita. Bila ada riya, ada sum'ah, hati kita cabang dari segi tumpuan kita, maka dinamakan syirik. Syirik ni ada perkongsian, cuma tinggal lagi bukan dalam bentuk i'tikad ketuhanan aja. Kalau ada i'tikad ketuhanan kepada yang lain daripada Allah, memang itu syirik jali, syirik yang terang, syirik yang besar. Maka harus engkau menzahirkan ibadatmu itu, yakni harus boleh
Kalau kita nak menzahirkan kebaikan yang kita buat, ibadah yang kita buat, asalkan betul hak depan tadi dulu. Betul niat, betul ikhlas, dan tak ada riak, tak ada syirik khafi dalam hati. Pada waktu itu boleh kita nak menzahirkan ibadah kita, supaya diikut oleh manusia akan ibadatmu itu. Tujuannya supaya orang ikut kebaikan yang kita buat, supaya orang ikut ibadah yang kita buat. Jadi semata-mata memperlihatkan kebaikan kepada orang belum tentu lagi jadi riya. Belum tentu lagi. Ada perkaranya kita dibolehkan untuk memperlihatkannya, tapi dengan syarat-syarat tadilah. Jadi kerana sudah masanya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.